Okey, jadi selamat datang kepada semua pelajar 4 Sains 1. Okey, selamat tengah hari. Okey, hari ini kita akan masuk ke tajuk terakhir. Okey, subtopik yang terakhir bagi bab yang ke-6 itu 6.4 kesan zaman darurat terhadap negara kita. Okey. Jadi selepas kita habis tajuk 6.4 ini, kita buat ulang kaji sedikit lah. Okey, ulang kaji bab yang ke-6 sedikit. Okey, tentang topik semalam lah kita belajar. Okey, jadi sekarang kita tengok kita mula. Okey, bab 6.4 kesan zaman darurat terhadap negara kita. Okey, jadi darurat ini dia memberi kesan kepada politik dan sosial ekonomi. Okey, politik dan sosial ekonomi. Okey, macam sekarang kita ada lockdown kan, PKP kan. Jadi PKP ini yang berpanjangan dia akan beri kesan kepada sosial ekonomi juga. Okey, sebab ramai yang kehilangan kerja sebab banyak syarikat telah ditutup. Okey. Ada yang perniagaan mereka bagi yang berniaga sendiri, okey, perniagaan mereka terjejas kerana PKP ini, okey. Jadi ini juga berlaku semasa zaman darurat dahulu. Dia juga beri kesan kepada politik dan sosial ekonomi. Okey. Jadi kita tengok apa kesan dia. Okey, aspek politik. Okey, kalau kita tengok aspek politik okey, kesan dia adalah ini, okey. Satu, peningkatan jumlah warga negara. Okey, peningkatan jumlah warga negara. Dua, penubuhan MCA. Ketiga, ia mempercepatkan kemerdekaan. Okey, kita tengok yang pertama, peningkatan jumlah warga negara. Okey, sebab semasa zaman darurat, kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan pada tahun 1952. Okey, kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan pada tahun 1952, di mana pada masa itu ramai orang Cina dan ramai orang India telah menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Jadi kelonggaran ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan rakyat. Jadi ini juga menunjukkan bahawa orang Melayu dia sanggup menerima kemasukan orang Cina dengan orang India. Okay. Jadi kalau dahulu semasa Malaya Union berlaku penentangan, okay, apabila kewarganegaraan diberikan secara jus soli. Okay. Tapi itu adalah kerana pada masa itu orang Melayu cuba mempertahankan hak mereka. Okay. Yang pada masa itu terjejas kerana pengenalan Malayan Union. Itu penjajahan British. Okay. Jadi sekarang orang Melayu, orang Cina, orang India, mereka bertolak ansur, mereka bertolak ansur, orang Melayu bertolak ansur terhadap kaum lain, demi mewujudkan perpaduan rakyat dan demi negara kita mencapai kemerdekaan. Boleh jadi lepas itu kita tengok penubuhan MCA Malayan Chinese Association. Semasa exam anda tanya dulu ada satu soalan bolehkah pelajar guna short form? Boleh. Cara dia macam ni saya beritahu anda. Short form bagi Malayan Chinese Association adalah MCA. Ini nama singkat dia. Jadi dalam exam cara terbaik adalah macam ni. Mula-mula anda boleh tulis nama penuh dulu. Ayat pertama, perenggan pertama adalah tulis nama penuh, lepas tu bracket MCA. Lepas itu ayat yang kedua anda boleh guna kata singkatan MCA. Boleh? Jadi penubuhan MCA jadi pada masa itu Sir Henry Gurney dia telah mengambil langkah untuk menawan hati rakyat penduduk Cina ke arah penubuhan parti politik yang berorientasikan tempatan. Jadi Sir Henry Gurney dia cuba menawan hati penduduk Cina dan pada masa yang sama dia juga menggalakkan penubuhan parti politik Cina yang berorientasikan tempatan.
Jadi ekoran daripada ini, Tang Cheng Lock telah menubuhkan MCA. Jadi penubuhan MCA ini membuktikan bahawa bukan semua orang Cina menyokong komunis. Bukan semua Cina menyokong komunis. Okay? Ada yang anti-komunis juga. Okay? Bukan semua. MCA bersedia berganding bahu dengan kerajaan untuk memerangi komunis. Okay? Jadi MCA telah apa peranan MCA? Bagaimana dia bantu kerajaan? Okay, dari segi kewangan. Satu, dari segi kewangan. Okay. Dua, menempatkan menempatkan penduduk Cina, ataupun penduduk lain, berbangsa lain ke kampung baru. MCA juga menjadi sukarelawan, menempatkan penduduk tempatan Cina serta kaum lain, ke kampung baru. Di mana di kampung baru dia akan dijaga oleh pengawal keselamatan, special constable. Tujuan dia memutuskan hubungan komunis dengan penduduk pada masa itu. Jadi MCA juga menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan. Jadi hasil kutipan jualan loteri ini didermakan kepada penduduk di kampung baru. Jadi MCA berjaya mengumpul sebanyak 2.5 juta bagi memperbaiki kehidupan penduduk Cina di kampung baru. Jadi kalau soalan tanya, bagaimanakah MCA berganding bahu dengan kerajaan dalam memerangi komunis? Jawapannya satu, membantu kerajaan dari segi kewangan. Membantu kerajaan dari segi kewangan. Dua, membantu menempatkan 500 orang penduduk ke kampung baru ataupun menempatkan penduduk semula ke kampung baru. Tiga, jualan, menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan dan hasil jualan didermakan kepada penduduk di kampung baru. Tiga. Boleh? Jadi ini adalah peranan yang dimainkan oleh MCA dalam membantu kerajaan menangani ancaman komunis. Yang keempat, apa kesan yang keempat? Mempercepatkan. Ini kesan yang ketiga, bukan yang keempat. Apa kesan yang ketiga? Mempercepatkan kemerdekaan. Mempercepatkan kemerdekaan. Jadi British sedar bahawa mereka tidak boleh menamatkan darurat melalui strategi ketenteraan semata-mata. Darurat ini menjadi faktor yang penting kepada British bersedia untuk mempercepatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi untuk mempercepatkan kemerdekaan ini, CLC ataupun Jawatan Kuasa Hubungan Kaum telah ditubuhkan untuk meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan pemimpin kaum bahawa mereka boleh berkongsi kepentingan dan hala tuju yang sama melalui penubuhan Parti Perikatan UMNO, MCA dan MIC. Jadi dalam CLC ini, pemimpin UMNO, MCA, MIC, pemimpin Melayu, Cina, India serta kaum lain, mereka menyertai CLC dan di sana mereka berbincang tentang cara mengirakan hubungan kaum, antara kaum dan menentukan jalan yang betul ke arah kemerdekaan. Jadi kemenangan Parti Perikatan iaitu UMNO, MCA dan MIC memberi keyakinan kepada British bahawa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis melalui perpaduan penduduk yang berbilang kaum. Jadi kemenangan Parti Perikatan iaitu UMNO, MCA dan MIC menunjukkan perpaduan ini boleh menewaskan komunis. Jadi British berasa yakin. Jadi
Sekiranya British memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu dengan perpaduan, kaum. Jadi PKM tidak ada alasan untuk meneruskan perjuangan mereka. Jadi PKM dia tidak ada alasan lagi untuk meneruskan perjuangan mereka. Sebab sudah ada perpaduan kaum. Okey, boleh? Okey, kita lihat dari segi aspek sosial ekonomi sekarang. Aspek sosial ekonomi. Okey, dalam aspek sosial ekonomi, zaman darurat menyebabkan kerugian harta benda, penderitaan rakyat, hubungan kaum terbatas dan meningkatkan jumlah kematian. Okey, kita tengok satu demi satu. Ia meningkatkan kos perbelanjaan. Okey, darurat telah meningkatkan kos perbelanjaan. Okey, kos perbelanjaan. Sebab anggaran purata kos darurat ialah di antara 250,000 hingga 300,000 sehari. Ini baru sehari sahaja. Okey. Lepas itu lebih 10 juta sebulan ataupun 120 juta setahun untuk membenteras komunis. Okey, untuk membenteras komunis. Di samping itu, kerajaan juga telah membelanjakan kos yang besar untuk menyelesaikan masalah pertempatan semula penduduk di pinggir hutan. Jadi perbelanjaan kerajaan dianggarkan 7 juta di kampung baru. Okey, dua. Kesan sosial ekonomi yang kedua adalah penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Okey, jadi pada masa itu rakyat menghadapi kesengsaraan sebab kawasan ladang dan lombong menjadi sasaran serangan komunis menyebabkan kegiatan ekonomi terjejas. Seperti yang anda tahu, pada masa itu contohnya India, orang India mereka terlibat dalam aktiviti peladangan getah, manakala China pelembungan biji timah. Jadi disebabkan ladang dengan lombong ini sering menjadi sasaran serangan komunis, menyebabkan kegiatan mereka terjejas. Mereka tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi mereka. Pekerjaan mereka terjejas. Jadi pada masa yang sama pengeluaran tanaman padi dan makanan lain juga semakin berkurangan. Akibat daripada kekurangan makanan ini, maka harga barangan dan keperluan harian melambung tinggi, sangat tinggi. Melambung tinggi. Peniaga, anda tengok peniaga pula macam mana. Untuk peniaga, pekedai dan pengusaha kebun, peladang dan pelombong mengalami kesukaran kerana mereka merupakan sasaran peras ugut komunis bagi mendapatkan bekalan wang dan bekalan makanan. Komunis selalu ugut mereka. Jadi kegagalan memenuhi tuntutan komunis menyebabkan kemusnahan lombong, ladang dan kedai serta nyawa mereka terancam. Penduduk juga suka untuk bergerak. Penduduk juga menghadapi kesukaran untuk bergerak dan memperolehi bekalan keperluan kerana terpaksa mematuhi pelbagai peraturan yang dikenakan oleh kerajaan. Sebab anda kena ingat pada masa itu kerajaan mengenakan perintah berkurung. Jadi penduduk ini menghadapi kesukaran untuk bergerak. Kalau yang tinggal di kampung baru memang susah nak keluar daripada pagar yang dijaga oleh special constable. Jadi penduduk dia tidak dapat menjalankan kegiatan harian sebab suka untuk bergerak. Sebab berlakunya perintah berkurung. Dan mereka tidak dapat bekerja. Jadi lagi satu masalah ini. Catuan bekalan makanan. Pada masa itu di kampung baru ada catuan bekalan makanan. Jadi pengagihan makanan. Jadi catuan bekalan makanan ini oleh pihak kerajaan menyebabkan penduduk terpaksa bergantung kepada makanan alternatif seperti ubi kayu, keledek dan jagung. Dalam makanan susah dapat. Jadi bila ada catuan, memang penduduk terpaksa mencari makanan alternatif. Jadi gambar-gambar ini menunjukkan pemeriksaan barangan
dan kesukaran pergerakan penduduk. Okay, dalam kegiatan harian mereka. Okay, mereka diperiksa. Okay, lagi satu sebab adalah ini. Lagi satu kesan adalah ini. Okay, kesan sosial ekonomi adalah meregangkan hubungan kaum. Darurat ini meregangkan hubungan kaum. Okay, sebab apa yang berlaku adalah perancangan penempatan semula kampung baru ini, kebanyakannya didominasi oleh kaum Cina, di kawasan penempatan yang sama. Manakala kaum lain di penempatan lain, jadi mereka tidak bercampur gaul sebenarnya. Penempatan baru ini walaupun dia lengkap dengan kemudahan, dan dia berkembang menjadi bandar. Penempatan baru ini dia lengkap dengan prasarana kemudahan dan berkembang menjadi bandar. Tetapi kaum Melayu hanya tertumpu di kampung yang serba kekurangan. Jadi berlaku jurang besar di sini. Jadi kawalan pasukan keselamatan yang ketat menyebabkan hubungan di antara kaum lain juga terbatas. Mereka tidak dapat bertemu, tidak dapat bersosial. Jadi ini menyebabkan hubungan antara kaum menjadi semakin renggang, semakin berpisah. Tak kurangnya interaksi. Dan kesan yang seterusnya adalah ini, jenis korban darurat, zaman darurat. Jadi pada masa itu korban maksudnya kehilangan nyawa. Jadi darurat ini menyebabkan anggota pasukan keselamatan komunis dan orang awam terkorban. Orang komunis pun terkorban juga. Dan ia menambahkan penderitaan dan kesengsaraan penduduk. Korban akibat daripada serangan komunis, korban akibat daripada penyakit, korban akibat daripada kebeluran, kesukaran untuk mendapat makanan. Jadi jumlah korban meningkat semasa zaman darurat. Jadi anda lihat rumusan di sini. Darurat telah menyebabkan banyak nyawa terkorban, kemusnahan harta benda, dan membawa kesengsaraan kepada rakyat. Jadi darurat akhirnya mula ditamatkan pada 31 Julai 1960. Dengan ini berakhirnya darurat selama 12 tahun. Ini 12 tahun. Kita kalau PKP baru bermula tahun lalu, 2 tahun saja. Baru 1 tahun setengah. Hampir kurang 1 tahun setengah lah hampir. Tapi ini 12 tahun darurat. Just imagine betapa sukarnya hidup mereka pada masa itu. Jadi ia menyebabkan darurat, menyebabkan rakyat hidup dalam kesengsaraan serta kesulitan. Jadi kesengsaraan dan kesulitan kepada penduduk, kemusnahan kemudahan asas, serta tindakan komunis menyerang penduduk serta anggota keselamatan. Menyebabkan keadaan huru hara yang berlaku. Jadi ini semua adalah kesan dia. Jadi usaha yang dilakukan oleh kerajaan ini untuk memberontak komunis telah mengembalikan keamanan di negara kita. Jadi bagi menghargai keamanan yang dikecapi, kita harus menghargai keamanan. Kita perlulah bersama-sama mempertahankan negara daripada musuh. Jadi ini adalah kesimpulan anda. Kesimpulan yang anda boleh tulis, yang anda boleh jadikan sebagai inference. Jadi itu sahaja bab yang ke-6 hari ini. Jadi secara sepintas lalu saya ulang balik. Apakah kesan akibat daripada zaman darurat ini kepada negara kita dan masyarakat? Yang pertama dari segi aspek politik, kesan dia peningkatan jumlah warga negara. Di mana orang Cina, di mana kewarganegaraan diberikan secara longgar. Ramai orang Cina, ramai India menjadi warga negara. Jadi orang Melayu ini
menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan. Okey, yang kedua adalah penubuhan MCA. Okey, MCA sebagai satu cara untuk menawan hati penduduk Cina. Okey, jadi MCA ini membantu pihak kerajaan. Contohnya dari segi kewangan, penempatan semula ke kampung baru, kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan. Okey. Lagi satu adalah darurat ini mempercepatkan kemerdekaan dengan adanya kerjasama di antara pemimpin pelbagai kaum. Jadi British yakin bahawa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis dan mencapai kemerdekaan melalui perpaduan kaum. Okay, dari segi aspek sosio-ekonomi, ia menyebabkan kos pembelajaran yang tinggi, okay, untuk memberantas ancaman komunis. Di samping itu, ia menyebabkan rakyat berasa sengsara dan derita. Okay, mereka mengalami kesukaran untuk mendapatkan makanan. Okay, kegiatan ekonomi harian mereka terjejas. Okay, kawasan pekerjaan mereka juga rosak akibat daripada sabotaj komunis. Okay, mereka diperas ugut. Okay, penduduk sukar bergerak kerana pelbagai peraturan semasa darurat. Okay, dan catuan makanan menyebabkan mereka terpaksa bergantung kepada makanan alternatif yang lain seperti ubi kayu. Okay. Di samping itu, ia juga merenggangkan hubungan antara kaum sebab kekurangan interaksi dan ia meningkatkan jumlah korban semasa zaman darurat. Okay. Anggota keselamatan, komunis, okay, orang awam, korban. Okay. Jadi darurat ini berlaku 12 tahun. Okay. Jadi itu saja bab yang ke-6. Okay. Jom kita buat latihan sekarang. Okay. Anda cuba bagi saya jawapan untuk latihan ini. Tulis jawapan pada ruangan chat. Okey. Okey, soalan pertama, tengok soalan ini. Anda berikan saya jawapan ini. Darurat memberikan kesan yang jangka panjang dari segi politik. Okey, aspek politik. Keyword dia adalah ini. Kesan politik. Okey, apakah kesan tersebut? Okey, ada yang kata D, ada yang kata A. Okay, ada dua jawapan. Ada D, ada A. Eugene kata D. Liza Kampeshi kata A. Gabriel Lihia pun kata D. Okay, ada dua jawapan di sini. Mana satu yang betul? D. Okay. Okay, ada yang A, ada yang D. Okay, kebanyakannya D ya. Okay. Jadi majoriti kata D. Ya, betul. Meningkatkan jumlah kewarga negaraan. Okay. Anda tengok baik-baik. Dia sini dia kata apa? Politik. Okay. Kalau anda kata A, salah. Sebab itu adalah kesan sosial ekonomi. Itu adalah kesan sosial ekonomi. Itu adalah kesan sosial ekonomi. Okay. Ini baru politik. Okey, anda tengok sini ya. Okey, selain seterusnya, 26. Okey, MCA ditubuhkan. Jadi MCA telah ditubuhkan dan membantu kerajaan British menangani ancaman komunis. Okey, anda boleh beritahu saya apakah bentuk bantuan MCA untuk membantu memerangi komunis? A, bantuan kewangan. B, bantuan perubatan. C, bantuan makanan. D, bantuan ketenteraan. 26, apa jawapan dia? Okey, ramai yang kata A di sini ya. Okey, A kan? Okey, ramai yang kata A. Ya, jawapan dia adalah A, bantuan kewangan. Okey, bantuan kewangan. Okey, contoh bantuan kewangan. Okey, derma jualan loteri ini digunakan untuk membantu penduduk di kampung baru. Okey, 27. Okey, mengapakah penubuhan MCA penting kepada masyarakat Cina pada masa darurat? A, memajukan ekonomi. B, meningkatkan bilangan mereka. C, memperbaiki kehidupan mereka. D, memperkukuhkan kedudukan mereka. Jadi apa jawapan 27? Okay, tulis dalam ruangan chat sekarang. Okay, Ling Shooting kata C. Lihia pun kata C.
Okey, Gabriel C, Campeche C. Okey, ramai yang pilih C di sini ya. Okey, betul. Jawapan dia adalah C. Memperbaiki kehidupan mereka. Okey. Jadi derma daripada jualan loteri kebajikan ini digunakan untuk memperbaiki kehidupan mereka di kampung baru. Okey. Okey, 28. Okey, berikut adalah peristiwa yang berlaku di tanah Melayu semasa tempoh darurat. Okey. Jawatan kuasa hubungan antara kaum, penubuhan Parti Perikatan, itu kerjasama UMNO MCA dengan MIC, kemenangan pilihan raya umum 1955. Okey, apakah iktibar yang anda boleh ambil daripada peristiwa di atas? A. Kejayaan memerlukan pengorbanan. B. Perpaduan kunci kejayaan. C. Waspada pada setiap musuh. D. Berani kerana benar. Okay, ramai yang kata B sini ya. Yang Hong Fat, Lee Hia, Chong Yong Sing, Eugene, Lee Wen Biao, Ling Shuting, Gabriel, Liza. Okay. Okay, semua pilih B. Ya betul lah. B ya. Perpaduan kunci kejayaan. Okay. Soalan yang seterusnya. Mengapakah kerajaan membelanjakan 250,000 sehingga 300,000 sehari untuk mempertahankan negara di antara 1948 sehingga 1960? Okay. Menamakan konfrontasi, membendung rusuhan kaum, menghapuskan lanun, membenteras rencana komunis. Okay, sangat direct jawapan ini. Dongki ya, Lihia, Liza. Okay, Dongki. Senang saja. Okay, Dongki ya. Okay, lepas itu anda tengok sini. Okay, peristiwa darurat meninggalkan banyak kesengsaraan kepada rakyat. Okay, meninggalkan banyak kesengsaraan kepada rakyat. Apakah kesengsaraan tersebut? Okay, apakah kesengsaraan tersebut? Okay, 1. Bekerja secara paksa. 2. Makanan dicatu. 3. Kegiatan harian disekat. 4. Kelas pengajian dilarang. Okay, apa jawapan dia? Okay, ramai yang pilih C, Lee Wen Biao C, Gabriel C, Eugene C, Liza C, Lee Hia C, Lu Suting C, Ya Hong Fat C. Ya betul. Jawapan dia adalah C. Okay, 2. Okay, 2 dengan 3. Okay. Oh, jadi itu sahaja untuk soalan objektif. Okay. Jadi sekarang kita tengok soalan subjektif. Okay, ada daripada soalan ini adalah daripada kelas semalam. Okay, kalau anda masih ingat. Okay. Ini adalah tentang langkah yang diambil oleh British bagi mempenteras ancaman komunis. Okay. Jadi anda beritahu saya apakah 3 langkah yang diambil oleh kerajaan British dalam membenteras ancaman komunis. Okay. Anda tengok gambar di atas. Anda beritahu saya apa jawapan dia. Okey. Liza, dia kata penguatkuasaan undang-undang darurat. Okey, bagus. Gabriel, okey. Peran saraf, rancangan, BRICS. Okey, bagus. Okey, dah markah penuh. 3 markah. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang kita tengok yang bawah ini ya. Okey, apakah tindakan melonggarkan syarat kewarganerayatan bagi mengekang fahaman komunis merupakan langkah yang wajar. Okey, jelaskan. Okey, tindakan melonggarkan kerakyatan, mengekang fahaman komunis adalah langkah yang wajar. Okey, melonggarkan syarat kerakyatan. Satu tindakan yang wajar. Jelaskan. 3 markah. Okey, anda beritahu saya mengapa tindakan melonggarkan syarat kerakyatan kepada orang asing, China dengan India, bagi mengekang komunis adalah langkah yang wajar. Jelaskan. Apa kepentingan dia? Ini baru kita belajar tadi ya. Mengapa melonggarkan syarat kerakyatan ini adalah satu tindakan yang wajar. Apa kepentingan dia?
Liza kata menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain. Okey, betul. Bagi menunjukkan perpaduan rakyat. Okey, bagus. 2 markah. Okey, untuk menunjukkan perpaduan rakyat. Betul. Okey. Okay, saya perlu 1 markah lagi. Ini baru 2 markah. Baru 2 markah. Pengorbanan orang Melayu. Yang satu adalah perpaduan rakyat. Okey. Okey, saya perlu 1 markah lagi. Okey, boleh bagi saya. Okey, Gabriel. Tindakan tersebut dapat meningkatkan jumlah warga negara. Okey, betul. Dan pada masa sama, kesesaran rakyat dapat diselesaikan. Okey, kerana ada usaha perpaduan. Kerana ada usaha mencapai perpadu. Okey, lagi satu adalah ini. Okey, dia langkah yang wajar kerana okay, dari segi ekonomi, kita ada bekalan tenaga kerja yang mencukupi. Okey, bekalan tenaga kerja yang mencukupi untuk meningkatkan ekonomi negara kita. Okey, saya ulang balik. Dari segi ekonomi, okey, ia menyebabkan negara kita mempunyai bekalan tenaga kerja yang mencukupi, meningkatkan kegiatan ekonomi negara. Okey. Soalan terakhir. Okey, perang saraf berjaya mengekang penyebaran pengaruh komunis di tanah Melayu. Okey, berikan hujah anda. Perang saraf berjaya mengekang penyebaran pengaruh komunis di tanah Melayu. Berikan hujah anda. Okey, jadi apa jawapan dia? Bagaimanakah perang saraf berjaya menangani pengaruh komunis? Okey, berikan hujah anda. Okey, 4 markah. Okey, tulis jawapan pada ruangan chat. Kalau anda lupa, saya boleh recall balik. Okey, kita tengok apa yang berlaku semalam, apa yang kita belajar semalam. Okey, kita tengok perang saraf. Okey, perang saraf ini adalah satu usaha memenangi hati dan fikiran rakyat, di mana pada masa itu sejarah Templar sebagai Pesuruhjaya tinggi British telah bertindak memenangi hati rakyat dengan menjalin hubungan yang baik dengan penduduk. Okey, bekerja menyampaikan maklumat supaya penduduk dapat bekerja sama dengan kerajaan dan menyampaikan maklumat tentang komunis. Perang saraf ini berjaya memujuk rakyat berbilang kaum bersatu dan memberantas komunis. Jadi dalam perang saraf ini, Templar mengadakan lawatan untuk mengetahui masalah dan pandangan rakyat. Melonggarkan syarat kewarganegaraan, untuk menunjukkan satu bangsa yang bersatu. Mengadakan pilihan raya untuk mendapatkan sokongan menentang komunis. Menawarkan wang hadiah, wang tunai, untuk sesiapa yang memberi maklumat tentang komunis dan memenangi kepercayaan orang asli. Memajukan pembuatan penerangan, agar rakyat sedar tentang usaha kerajaan memberantas komunis dan memperkenalkan kawasan hitam dan putih, untuk memastikan kawasan yang dilabel tu benar-benar bebas daripada komunis. Jadi inilah tentang perang saraf yang anda belajar semalam. Jadi sekarang anda tengok apa jawapan dia. Kita ada jawapan daripada pelajar. Kita tengok. Liza. Bukan. Liven Biao. Liven Biao. Kita tengok jawapan Liven Biao. British menawarkan wang tunai kepada penduduk yang mengetahui sebarang maklumat tentang komunis. Jadi penduduk memberi kerjasama untuk memberi maklumat tentang komunis. Gabriel pula bagi ini. Perang saraf dapat menenangi hati dan fikiran rakyat agar tidak menjalin hubungan dengan komunis, agar dapat mengagalkan perjuangan parti komunis dalam menguasai tanah Melayu. Selain itu, hubungan baik antara rakyat dan kerajaan dapat dijalinkan agar bekerja sama menghapuskan parti komunis. Ulang-ulang. Ini kata dia adalah hubungan rakyat dengan kerajaan lah. Liza. Perang saraf dijalankan dengan menenangi hati dan fikiran rakyat. Sebagai contohnya, pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur.
diadakan untuk menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik dan mendapatkan sokongan untuk menentang komunis. Okey, bagus. Kita tengok link shooting dengan Yang Hong Fat. Dua jawapan ini kita tengok. Link shooting, perang saraf memujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu, ya betul, dan memeteras ancaman komunis bersama. Memenangi kepercayaan orang asli supaya mereka menyokong kerajaan dalam usaha menghapuskan komunis. Okey, bagus. Okey, jadi bagus jawapan pelajar. Okey, jadi isi dia lah macam ni. Okey, bagaimanakah perang saraf mengekang penyebaran pengaruh komunis. Okey, jadi satu adalah ini. Bagaimana British menawarkan wang tunai kepada penduduk. Satu, untuk mengetahui maklumat tentang komunis. Dua markah. Lagi satu adalah ini, supaya rakyat tidak menjalin hubungan dengan parti komunis. Tiga markah. Dan menggagalkan perjuangan komunis untuk menguasai tanah Melayu. Boleh. Lagi satu adalah hubungan antara rakyat dengan kerajaan dijalin. Boleh. Lepas itu, melalui pilihan raya untuk menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik, boleh, dan mendapat sokongan menentang komunis, boleh. Memujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu, boleh, dan memenangi kepercayaan orang asli supaya turut terlibat dalam menyokong usaha kerajaan menangani komunis, boleh. Jadi anda dapat markah penuh. Jadi terima kasih para pelajar kerana memberi jawapan yang bagus. Jadi sekian saja pelajaran kita hari ini.